بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. Dan Allah jualah yang memiliki timur dan barat. Maka kemana sahaja kamu arahkan diri ke kiblat untuk menghadap Allah, maka di situlah arah yang diredai Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya dan limpah kurnianya, lagi sentiasa mengetahui. Dan mereka, yakni orang-orang musyrik berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan itu. Bahkan dialah yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Semuanya itu tunduk di bawah kekuasaannya. Dan Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala keindahannya. Dan apabila ia berkehendak untuk menjadikan sesuatu, maka ia hanya berfirman kepadanya, jadilah engkau, lalu menjadilah ia. Dan orang-orang musyrik yang tidak berilmu pengetahuan berkata, alangkah eloknya kalau Allah berkata-kata dengan kami mengenai kebenaran Muhammad, atau datang kepada kami sesuatu keterangan mukjizat. Demikian pula orang-orang kafir yang terdahulu dari mereka pernah berkata seperti apa yang dikatakan oleh mereka. Hati mereka sekaliannya adalah bersamaan degil dan kufur. Sesungguhnya kami telah pun menerangkan ayat-ayat keterangan yang menjadi dalil dan bukti kepada kaum yang mau percaya dan yakin, dengan yakin. Sesungguhnya kami telah mengutuskan engkau, wahai Muhammad, dengan kebenaran serta menjadi pembawa khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan pembawa amaran kepada orang-orang yang ingkar. Dan setelah engkau sampaikannya semua itu, engkau tidak akan diminta bertanggungjawab tentang ahli neraka. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam, itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya wahyi, yakni wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan beroleh dari Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu. Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, setelah mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan,
tidak mengubah dan memutarkan maksudnya, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Dan sesiapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Wahai Bani Israel, kenanglah akan limpah kurnia nikmatku yang telah kuberikan kepada kamu. Dan aku telah melebihkan datuk nenek kamu yang taat dahulu atas umat-umat yang lain yang ada pada zamannya. Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya seseorang tidak dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikit pun. Tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat. Dan orang-orang yang salah itu tidak akan ditolong dari azab sengsara. Masih lagi kita menafsirkan suratul Baqarah bermula daripada ayat 115 sehingga ayat 123. Yang masih lagi menceritakan kelompok-kelompok kufur yang diketuai oleh Yahudi, diikuti dengan Kristian dan diikuti dengan musyrik penyembah-penyembah berhala. Pada ayat yang ke-115, bila mana Allah Ta'ala menjelaskan walillahil masyriq wal maghrib, bagi Allah, kepunyaan Allah, timur dan barat. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Di manapun, bagaimanapun kamu menghadap, arah manapun kamu menghadap, maka di situlah perintah Allah. Di situlah kehendak dan maksud yang Allah Ta'ala inginkan daripada kamu. Sesungguhnya Allah itu maha luas, lagi maha mengetahui. Ayat ini diturunkan bagi menjawab tohmahan orang-orang Yahudi. Bila mana Nabi SAW menghadap daripada Baitul Maqdis kepada Baitullahil Haram. Kerana mereka orang-orang Yahudi amat berkeinginan untuk menyatakan bahawa sebenarnya Nabi Muhammad tu ikut kami. Sebab itu dia menghadap kiblat yang sama macam kami. Maka tak ada sebab kami nak ikut agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ungkapan, ucapan, provokasi dan juga kekeliruan yang mereka selalu bawa. Mereka cuba samakan Islam dengan mereka. Dan ini juga dilakukan oleh mana-mana agama yang syirik kepada Allah, cuba mengatakan tak ada bezanya Islam dengan kami. Apa bezanya? Bahkan kadang-kadang dia menjadi ungkapan-ungkapan ahli sekular, agama ini semua sama. Natijah orang yang bercakap agama ini sama ialah kerana kejahilannya. Bukan agama tidak sama. Islam tidak menyamai mana-mana agama yang lain. Kerana agama-agama yang lain sesat. Hanya Islam agama yang benar. Kerana itu Allah Ta'ala menyatakan inna ad-dina indallahil Islam. Agama yang sebenar ialah Islam. Tidak pernah ada dalam kitab-kitab yang lain mendakwa agama mereka benar. Melainkan mereka cuma cerita tentang agama. Tapi mereka tak mendakwa mereka benar. Sebab mereka dalam kebatilan. Tetapi Islam, Allah turunkan wahyu untuk memberitahu hanya Islam agama yang benar. Dan hanya orang beriman yang masuk syurga. Hanya orang beriman dan beramal soleh yang patuh, yang taat pada Allah dan Rasulnya. Dan dengan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang masuk syurga. Ia jelas dalam banyak puluhan bahkan ratusan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan demikian. Kebenaran. Maka tiba-tiba mereka Yahudi, Kristian dan lain-lain agama cuba menyatakan Islam ini sama. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita biar sentiasa berbeza dengan orang kafir. Nabi kata apa? Khaliful musyrikin. Hendaklah kamu berbeza dengan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Bahkan dalam riwayat lain Nabi kata khaliful yahud wan nasara. Hendaklah kamu jangan menyamai orang Yahudi dan Nasrani. Kerana itu dalam kelebihan dan kemuliaan kita Islam, umat Islam, kita tak akan buat benda yang sama dengan Yahudi, Kristian dan lain-lain. Tak akan buat. Kerana Islam berdiri dengan acuannya sendiri. Sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Wa nahnu lahu abidun. Inilah dia acuan Allah. Apakah ada yang lebih baik dari acuan Allah? Sesungguhnya kami hanya beribadat kepada Allah. Sebab itu berbeza Islam dengan semua agama lain. Ambil satu contoh dalam bab menutup aurat.
Maka Islam ternyata berbeza dengan Kristiannya, Yahudinya, penyembah berhalanya, mana-mana idealisme. Islam menekankan tentang menutup aurat. Pengharaman zina, pengharaman arak, pengharaman judi. Islam berbeza dengan agama yang lain. Dan demikian juga hal-hal yang banyak dalam hukum hakam Islam. Bab cerai berai sebagai contoh. Dan bab perkahwinan sebagai contoh. Dalam bab harta pusaka. Ketika mana agama lain tidak ada pembahagian pusaka, Islam ada harta pusaka. Ada pembahagian pusaka. Allah Ta'ala turunkan ayat yang panjang lebar tentang pusaka dalam surah An-Nisa. Secara jelas. Membahagikan. Khususnya dalam kelompok-kelompok yang utama. Seperti anak lelaki, anak perempuan. Suami, isteri, ibu dan bapa. Serta adik-beradik. Ini kelompok yang jelas dibahaskan. Yang punya hubungan yang rapat. Yang dianggap mereka yang tidak boleh dihijabkan secara kulian, secara mutlak. Ataupun mereka akan bakal menggantikan ketika mana ketiadaan golongan yang akan mendapat harta pusaka. Maka Islam berada pada acuannya tersendiri. Kan itu bila mana orang-orang Yahudi kata, apa bezanya Islam dengan kami? Mereka menyembah, mereka menghadap Baitul Maqdis. Maka turun ayat supaya Nabi SAW fawallu, supaya Rasulullah menghadap wajahnya kepada Masjidil Haram. Lalu mereka mula melihat benda ini sebagai, mereka melihat dan membangkang, kenapa Muhammad dan orang Islam dah ubah kiblat? Apa kena mereka? Maka Allah menjawab, walillahil masyriq wal maghrib. Perintah mengubah kiblat, perintah Allah. Baik timur atau barat, semuanya kepunyaan Allah. Di mana pun kamu menghadap kepada Allah Ta'ala. Artinya bukanlah penting tentang menghadap Baitul Maqdis itu. Yang penting itu ialah menghadap kepada perintah Allah. Kalau Allah Ta'ala suruh mengubah supaya melihat, supaya menghadap Baitul Al-Haram, Masjidil Haram, maka itulah kiblat kamu sekarang. Maka jelas Allah Ta'ala memberitahu orang beriman. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan iftira'at ahli kitab wal musyrikin, pembohongan, kejahatan. Baik orang-orang ini yang mengatakan kami lebih layak diikuti, kami lebih layak masuk syurga, kami lebih layak untuk beriman kepada Nabi Musa dan lain-lainnya. Baik, kita lihat apa kata Allah tentang budaya kesyirikan mereka yang jelas nyata. Allah berfirman, wa qalu ittakhadallahu walada. Dan mereka, siapa mereka di sini? Semua orang kafir. Sama ada atas sekali Yahudi, Kristian dan seluruh penyembah-penyembah berhala. Dan seluruh yang beragama selain dari Islam, mereka akan ada satu kepercayaan bahawa Tuhan ada anak. Hatta dalam kepercayaan Rom, mereka percaya bahawa Tuhan ini punya anak. Kononnya Zeus ini anak kepada sekian-sekian Tuhan. Mereka percaya. Mereka percaya Hercules anak kepada sekian Tuhan. Kepercayaan ini pada semua agama selain Islam. Yahudi berkata Uzair anak Tuhan. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Dan berkata Yahudi Uzair anak Tuhan. Wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Dan berkata orang Kristian pula Isa anak Tuhan. Manakala penyembah berhala pula menyatakan malaikat itu anak perempuan Tuhan. Dan begitu kalau tuan-tuan lihat, mana-mana agama dalam dunia selain Islam akan cuba mencari anak Tuhan melainkan Islam. Allah jelaskan dengan jelas, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak menyamai sesuatu. Bagaimana mungkin Allah menjadikan manusia sebagai anaknya? Kerana kita kalau sebut anak, mesti dia jenis anak. Manusia, anaknya manusia. Binatang, anaknya binatang. Tak mungkin tuan-tuan tengok kucing, ni anak angkat saya, tunjuk ke kucing. Maka orang tak boleh terima. Apatah lagi mendakwa, ni anak saya. Tengok kucing 4 ekor tu anak saya, anak bongsu. Baru orang saya beranak. Mustahil kamu manusia, anak kamu juga mesti jenis manusia. Bagaimana kamu menisbahkan manusia menjadi anak Tuhan, walau manusia itu, bapa dia mesti manusia juga. Maka ini suatu benda yang mustahil yang kamu cuba nyatakan Tuhan ada anak. Baik Yahudi kata Uzair,
Baik Kristian kata Nabi Isa, baik penyembah berhala kata malaikat anak-anak Tuhan. Dan saya katakan lain-lain agama Greek dan sebagainya, mereka akan kata bahawa Tuhan ni ada anak. Islam kata tidak. Allah tidak mempunyai anak. Allah tidak mengambil anak. Maka Allah menyebut subhanah, maha suci Allah. Maha suci Allah daripada sebarang penipuan ini, pembohongan ini. Allah tidak boleh dinisbahkan kepadanya sebagai anak. Bukan tercela. Dan perbuatan golongan-golongan yang menisbahkan Allah punya anak ialah perbuatan syirik yang nyata, kufur yang nyata. Walau mereka tahu baik Nabi Isa perjalanan hidupnya sebagai manusia semenjak bila dia jadi Tuhan. Mereka mengakui dia lahir daripada Maryam. Mereka mengakui Nabi Isa itu kecil, membesar dan membesar, sehingga Allah angkatnya ke langit. Dan demikian juga Nabi Uzair. Mereka tahu ibunya, ayahnya, dan bagaimana cara membesarnya, makan minumnya. Ia bukan sifat Tuhan. Kemudian Allah menyebut, bal bahkan lahu bagi Allah itu ma fis samawati wal ard, apa sahaja di langit dan di bumi. Kalau kamu lihat kejadian manusia itu agung, kejadian langit dan bumi lagi agung, lagi hebat. Kerana manusia mati, langit dan bumi terus kekal sampai hari ini. Bukan kenapa Allah nak ambil anak manusia yang bersifat binasa. Bukan sebagaimana langit dan bumi yang hebat itu makhluk Allah, demikian juga manusia yang lemah itu makhluk Allah. Tak ada istimewanya manusia untuk dijadikan anak Tuhan. Tidak ada istimewanya. Mereka semua makhluk Allah. Sebagaimana langit dan bumi. Kullun lahu qanitun. Yang sifat mereka, kullun semuanya. Qanitun ay muti'un, taat kepada Allah. Langit tunduk pada perintah Allah. Bumi tunduk pada perintah Allah. Matahari tunduk pada perintah Allah. Segala alam ini, gunung ganang, sungai-sungai, laut-laut, semuanya tunduk pada perintah Allah. Demikian kamu semua manusia ialah makhluk Allah yang mesti tunduk kepada Allah. Badi'us samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Perkataan badi', yakni Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Apakah ada sebelum itu contoh sebelum Allah buat langit dan bumi? Tidak ada. Allah menciptakan sesuatu yang tidak pernah wujud, maka ia wujud. Kita sebut copy paste. Benda tu dah ada, kita buat. Benda sama je lah. Tapi Allah mewujudkan sesuatu yang tak pernah ada. Belum pernah ada langit dan bumi, lah Allah pun copy paste jadi langit dan bumi. Tidak. Ia satu kejadian yang hebat. Untuk Allah beritahu bahawa kejadian hebat ini, semua ini makhluk Allah. Termasuk kamu manusia yang sifat lemah, yang serba kekurangan itu juga makhluk Allah yang hidup dan mati, yang pendek umurnya. Ini langit dan bumi yang panjang usianya. Sampai hari ini kita menyaksikan langit dan bumi yang sama. Tak ada orang pun kata kita duduk langit lain, bumi lain sekarang. Tidak ada. Semua berkata daripada mula bumi diciptakan, di sini kita duduk. Daripada mula langit diciptakan, di sini kita berteduh. Kita dipayungi oleh langit-langit ini. Maka semua ini makhluk Allah Ta'ala. Wa idza qada amra, dan Allah bila putuskan suatu perkara, fa innama, maka bahawasanya, yaqulu lahu, Allah berkata pada perkara itu, kun, jadi, fayakun, maka jadi. Walau sepelik mana pun manusia, urusan Allah kata jadi. Kalau kamu kata Isa anak Tuhan sebab dia tak ada bapa, ia semua makhluk Allah yang Allah kata pada langit dan bumi jadi, maka jadi. Demikian juga Nabi Isa jadi, maka jadi. Dan demikian juga Uzair, dan demikian juga semua para Nabi SAW. Dan demikian segala makhluk-makhluk Allah. Mereka ini makhluk Allah yang Allah kata kun, jadi, maka jadi. Maka apa sebab nak menaikkan makhluk Allah, meletakkan kemuliaannya seperti dia anak Tuhan? Tidak mungkin. Sebab itu orang beriman, lihat bagaimana orang beriman menjaga amanah. Tuan-tuan, kita cinta pada Nabi Muhammad SAW jauh lebih hebat daripada orang Kristian mencintai Nabi Isa. Jauh lebih hebat daripada Yahudi mencintai Musa ataupun mencintai Uzair. Kita menjaga sunnah Nabi SAW. Kita berselawat. Kita menjunjung perintah baginda SAW. Bahkan kita menamakan anak-anak kita dengan nama Nabi SAW. Kita membuktikan kecintaan yang tak pernah dibuktikan oleh mana-mana kaum, kecintaan mereka pada Nabi mereka. Itu yang kita lakukan. Tetapi tidak pernah kita mengangkat Nabi Muhammad itu anak Tuhan. Bahkan dalam syahadah kita, wa ashhadu
anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku menyaksikan bahawa Muhammad itu hambanya dan pesuruhnya. Tidak pernah kita mengangkat Rasul lebih daripada apa yang Allah tetapkannya sebagai makhluk Allah. Dia Rasulullah. Dia manusia sebagaimana manusia yang lain. Lahir daripada ibu yang bernama Aminah binti Wahab dan ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Punya keluarga, bapa-bapa saudaranya. Punya ibu-ibu saudaranya. Punya isteri dan anak-anaknya. Kita berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, sebagai seorang manusia. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tidak lain melainkan seorang rasul yang dia datang dan pergi, hidup dan mati. Maka jelas kita tak pernah berkata Nabi Muhammad akan turun kembali. Kita kata Rasulullah wafat. Rasulullah itu yang Allah berikan keistimewaan, walau sehebat mana keistimewaan Nabi SAW, kita umat Islam begitu amanah untuk berkata Nabi Muhammad itu ialah seorang Nabi dan Rasul. Tidak lebih pada itu. Lihat dengan kecintaan yang luar biasa. Yang saya kata tak ada umat yang lebih mencintai Nabinya berbanding orang Islam. Bukan kemuncak kecintaan orang Islam juga kepada semua Nabi-Nabi. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Uzair. Bukan kita menamakan sebahagian besar anak-anak kita dengan Nabi-Nabi ini. Bukan atas perintah Nabi SAW menyuruh kita menamakan anak-anak kita dengan anak-anak dengan nama para Nabi. Supaya kekal nama-nama mereka dalam ingatan orang-orang yang beriman. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dan berkata orang yang bodoh dan jahil. Berkata orang yang bodoh jahil. Jahil dari sudut mana? Tak tahu peraturan Allah. Jahil dari sudut mana? Tak tahu akibat dengan perbuatan mereka ini. Dan tak tahu mereka tentang adab mereka dengan Allah. Adab. Dan tak tahu mereka dari sudut bahawa ini adalah satu bentuk kesyirikan. Laula yukallimuna Allah, kalau Allah bercakap dengan kami direct. Au ta'tina ayah, atau Allah yang menurunkan Al-Quran itu sendiri pada kami. Kami nak tengok. Tak payah kata malaikat turunkanlah, kami nak tengok sendiri. Tetapi kenapa orang-orang kafir ketika mana mereka cuba menolak Nabi SAW, mereka akan gunakan pelbagai kaedah. Kaedah-kaedah, pertanyaan-pertanyaan bukan untuk mereka beriman, tapi untuk melemahkan Nabi SAW dalam jawapannya. Untuk menjadikan seolah-olah Rasulullah ini mati akal untuk melayang kerenah mereka. Untuk menjawab keinginan dan juga apa yang mereka tuntut dan apa yang mereka inginkan. Orang-orang musyrikin, penyembah-penyembah berhala, orang-orang kafir berkata, kenapa Tuhan tak bercakap dengan kami sebagaimana Allah bercakap dengan kamu? Kalau begitu, apa maknanya Rasul? Kalau Allah bercakap dengan kamu juga, kamu semua pun jadi Rasul juga. Allah melantik seorang Rasul. Maka keistimewaannya dia saja yang dapat bercakap dengan Allah. Dapat diwahyukan oleh Allah SWT, bukan kamu. Dan orang beriman semuanya tahu benda itu. Orang beriman tak pernah kata, ya Rasulullah, kenapa Allah tak turunkan wahyu pada kami juga? Kerana mereka tahu ini sunnatullah. Rasul, Nabi, dia mendapat wahyu. Kamu pula kena ikut Nabi. Tentang kita tahu, dalam hidup kita ni Allah buat peraturan. Yang tua tak mungkin muda balik. Itulah peraturan Allah. Yang mati takkan hidup balik. Maka itu peraturan Allah. Maka kita tak boleh kata boleh tak dia hidup balik. Untuk dia cerita tentang itu. Tak boleh. Ini peraturan Allah. Kerana Allah dah beri kita apa yang lebih hebat pada itu, akal. Untuk kita berfikir. Kerana Nabi SAW menyampaikan kebenaran. Tak perlu untuk kita bercakap direct dengan Allah. Dengar apa yang Nabi sebut. Dengar apa yang Rasulullah sampaikan. Tuan-tuan, kita tengok. Banyak mana dalam kehidupan kita, memadai kita mendengar berita daripada orang tentang sesuatu perkara. Lalu kita berpegang dengan benda itu. Tak perlu kita dengar cerita daripada owner dia. Cukup orang lain beritahu. Okey, cukup. Tak perlu benda tu tolong bercakap dengan kita. Bahawa dia begitu, tak perlu. Ada orang lain beritahu. Maka kita tahu, okey, ini benar. Dan sama juga bila kita sebut perintah Allah. Rasul Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong. Sehingga musyrikin Mekah berkata, ma jarrabna minkal kadhib. Tak pernah kami dengar kamu berbohong, walau bergurau. Dan orang Yahudi tahu benda tu. Orang Kristian tahu benda tu. Dan semua orang kafir tahu benda tu. Kalaulah Nabi Muhammad SAW pernah berbohong, nescaya mereka akan bongkar benda ni dengan
seluas-luasnya, sedahsyat-dahsyatnya. Tapi mereka gagal. Mereka tak jumpa cari satu noktah Rasulullah berbohong walau bergurau. Walau bergurau. Tak ada. Maka kenapa kamu pula nak bercakap dengan Tuhan? Kamu tahu dah, sunnatullah yang mendapat wahyu ini cuma Nabi. Cuma Rasul, dia akan menyampaikan. Semenjak dulu sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala menempelak golongan ini. Kadzalik, demikian. Qala alladhina min qablihim, macam itulah orang-orang yang kufur engkar pada nabi-nabi sejak dulu. Cakap macam ni lah. Misla qaulihim, sama dengan cakap mereka. Boleh tak kami nak tengok Tuhan? Boleh tak kami nak cakap dengan Tuhan? Boleh tak kami nak tengok Tuhan turunkan kitab ini direct? Demikian percakapan kufur untuk menolak para nabi. Tasyabahat qulubuhum, sama sahaja hati mereka. Apa sama? Engkar, dengki, hasad, menolak kebenaran. Itulah hati mereka. Tuan-tuan, bila hati dah sama, cakap pun sama. Orang-orang kafir, orang engkar, orang syirik dalam menolak Nabi Muhammad SAW, sama macam mereka kata dulu pada nabi-nabi lain. Samalah mereka tolak dulu dengan nabi-nabi lain. Bila Fir'aun kata, wahai Musa, mana Tuhan kamu kat langit ke? Biar aku tengok Tuhan kamu kat langit. Maka dia suruh tentera bina satu tembok, satu tangga untuk naik ke langit, untuk tengok ketua Tuhan. Sama macam Namrud berkata, aku juga boleh hidup macam, menghidupkan dan mematikan macam Tuhan kamu. Semua cuma mendakwa. Mereka nak cari suatu khususiat, keistimewaan dengan Tuhan dengan cara yang salah. Walau Allah telah memberi kemuliaan itu pada Rasul untuk kamu ikut. Kerana Allah dah berikan segala persiapan Rasul dan Nabi ini menerima wahyu Allah. Kamu tak ada semua yang layak. Tidak ada yang mampu menanggung wahyu Allah yang berat itu melainkan Rasul dan Nabi yang Allah pilih. Mereka nak minta sesuatu kerana adab buruk mereka, kerana sikap mereka ingin menolak kebenaran, dan mereka ini menolak ataupun mengikuti perbuatan-perbuatan orang-orang yang pernah dibinasakan oleh Allah dengan minta yang bukan-bukan. Supaya kita tahu adab kita dengan Allah. Yang sepatutnya kita minta, ya Allah, berilah hidayah pada kami. Berilah petunjuk pada kami. Lapangkan dada kami dengan kebenaran, bukan minta tengok Tuhan. Tak dibenarkan. Lihat orang-orang beriman. Tuan-tuan, kita sujud pada Allah setiap masa. Kita tak pernah kata, ya Allah, aku nak tengok kamu. Ya Allah, boleh tak kamu cakap dengan aku? Kita tahu itu menyalahi adab. Allah dah beri kita akal, maka kita berfikir dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka apa nilainya akal? Kerana kehidupan kita, tuan-tuan, bukan ditentukan oleh mata dan telinga kita, tapi oleh akal kita. Yang akan berfikir itu dan ini. Bukan kita menilai sesuatu dengan mata kita. Akal kita ini bergerak, berfikir, berfungsi dan menganalisis sesuatu. Maka akal tidak perlu melihat sesuatu pun, cukup dia berfikir. Dan melihat kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tapi watak orang kafir, mereka cuba meminta bukan-bukan dengan Nabi SAW. Qad bayyannal ayat, kami telah terangkan bukti-bukti kebenaran kami. Liqaumi yuqinun, bagi kaum yang mengetahui. Kata Allah Ta'ala, semua benda ini tanda kewujudan kami, tanda kebesaran kami. Hidup mati manusia, tanda kekuasaan kami. Pemilihan Rasul, Nabi-Nabi, tanda kehendak kami. Wahyu yang diturunkan, tanda ilmu kami. Semuanya Allah Ta'ala jelaskan dengan apa yang perlu kita gunakan akal kita untuk berfikir. Kerana itu Allah menyebut, qad bayyannal ayat, kami telah terangkan hujah-hujahnya, kami telah memberikan keterangan-keterangannya bagi kaum yang yakin. Masalah kamu minta macam ni sebab kamu kaum yang was-was, kaum yang meragukan. Sifat ragu ini datang kerana dengki kamu, kerana benci kamu, kerana kejahatan-kejahatan kamu. Maka inilah perangai kamu. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, inna arsalnaka bil haqq, sesungguhnya kami mengutuskan kamu wahai Muhammad dengan sebenar. Bila Allah Ta'ala menyatakan Allah mengutuskan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar, maka lihat mana yang tak betulnya Rasulullah. Dalam kitab Taurat kamu tercatat, kitab Injil kamu tercatat. Bukan sekadar namanya, sifatnya. Bukan para sahabatnya. Dalam perintah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW jelas. Ialah perintah para Nabi mengajak menyembah Allah, menjauhi Taghut.
mengajak solat, mengajak mengeluarkan zakat, mengajak menjaga hubungan sesama manusia, maka ia jelas. Sebab itu Allah menyebut, kami utuskan kamu wahai Muhammad dengan sebenar-benar. Tiada keraguan, tidak ada satu pun perkara yang kamu perlu confuse tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dia? Allah tunjukkan segala kebenaran janji-janjinya pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukti-bukti, keterangan-keterangan, perkataan-perkataan Rasulullah, perbuatan-perbuatan, akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ada seorang Yahudi cuba menguji akhlak Rasulullah. Nabi ini bukan seorang yang pemarah dan seorang yang pemaaf. Maka terbukti apa yang telah dibaca dalam Taurat. Akhirnya dia beriman pada Allah. Dan demikian juga bila Salman menguji Rasulullah, diberinya sedekah, maka Nabi tidak mengambilnya, diberi pada sahabat. Diberinya hadiah, maka Rasulullah mengambilnya dan bersama-sama dengan para sahabat memakannya. Maka kata Salman, ini alamat kenabian. Sehingga melihat khatam nubuah di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah diutuskan dengan sebenar. Siapa yang boleh membawa bukti bahawa Muhammad itu bukan Nabi? Mereka dia seorang Nabi, Rasul, penutup sekalian Rasul. Dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan, Nabi menceritakan tentang Nabi-Nabi yang lain. Waktu baginda sallallahu alaihi wasallam berada di Taif, dihalau oleh penduduk Taif, sehingga Rasulullah berhenti rehat di kebun anggur. Maka datang Adas. Bila melihat baginda sallallahu alaihi wasallam, dia memberikan anggur dengan perintah tuannya. Bila mana Rasulullah makan, Nabi baca bismillah. Lalu kata Adas, kami tak pernah dengar orang di sini baca bismillah. Lalu kata Rasul, kamu daripada mana? Maka dia kata, saya daripada Tinawi. Oh, itu negeri Yunus bin Matta. Macam mana tuan tahu tentang Yunus? Sebab di sini tidak ada orang bercakap tentang Nabi Yunus. Tak ada orang tahu tentang Yunus. Tuan siapa? Yunus itu saudaraku, dia Nabi dan aku Nabi. Maka Adas mencium tangan dan kaki Nabi SAW. Kerana peristiwa itu tak diketahui melainkan oleh seorang Nabi. Tentang Ashabul Kahfi, tentang Dzulqarnain, semua orang tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang sebenar. Baik Yahudinya, baik Kristiannya, hatta musyrikin Mekah. Penyembah berhala. Sebab itu Allah menyebut, kami utuskan kamu dengan sebenar. Basyiran, membawa khabar yang mulia, yakni syurga dengan orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Wa nadhiran, dan pemberi peringatan tentang neraka bagi orang yang menyalahi perintah Allah, mengingkarinya. Tuan-tuan, ini ialah sifat semua Nabi dan Rasul. Bashir wa nadhir. Semua para Nabi akan bercakap tentang syurga. Mereka tak cakap bab-bab dunia ni. Ia murahan. Mereka bercakap tentang balasan syurga. Itu nilai sebenar yang Allah nak beri pada manusia. Tuan-tuan, kalau Rasulullah ini bukan Nabi, dia cuma pemimpin, pemimpin akan bercakap bab bonus, bab pencing je. Itu pemimpin. Pemimpin mesti bercakap tentang ekonomi dunia. Tak lebih pada itu. Paling jauh dia pergi, bagaimana saya nak bahagikan awak pada usia emas atau usia pencik. Dia tak akan pergi lebih pada itu sebab dia cuma pemimpin dunia. Nabi SAW pemimpin akhirat. Nabi bercakap kepada manusia lebih jauh daripada apa yang manusia tahu. Nabi bercakap tentang akhirat, syurga, neraka, pahala, dosa, penghisap, hari hisap. Sebab itu lihat Rubi' bin Amir berkata kepada pemimpin Rostam untuk menceritakan hakikat Rasulullah SAW dan hakikat kerasulan. Allahu ta'afana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah. Wa min jawril adyan ila adlil Islam wa min dhiqid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Allah menghantarkan untuk menyelamatkan manusia daripada menyembah sesama manusia kepada menyembah Allah, Tuhan, kepada seluruh manusia. Daripada kezaliman agama kepada keadilan Islam. Daripada kesempitan dunia yang dibicarakan oleh mereka, yang dimatlamat mereka, kepada keluasan dunia dan akhirat. Kata Rasulullah SAW bercakap tentang keluasan akhirat. Bukan cerita dunia sementara ni. Maka inilah kebenaran Nabi. Bercakap tentang akhirat. Bercakap tentang syurga. Inilah disebut basyiran wa nadhiran. Wala tus'alu an ashabil jahim. Wahai Muhammad, jangan kau bertanya bagaimana akibat orang-orang yang menderhaka, orang-orang yang menolak perintahmu. Nabi SAW seorang yang penyayang. Bila mana orang menolak dakwah baginda SAW, maka baginda pun simpati satu sudut. Apalah azab yang akan dikenakan pada mereka ini.
Maka kata Allah, wahai Muhammad, jangan kau peduli bab ini. Kami yang akan seksa mereka. Kami yang akan hukum mereka disebabkan mereka mendustakan kamu, wahai Muhammad. Maka jangan kecewa dengan mereka, jangan bersedih dengan mereka. Kami akan berurusan dengan mereka. Kamu tidak pernah, wahai Muhammad, lalai dalam menyampaikan dakwah pada mereka. Ya, Nabi SAW, bila menyampaikan dakwah, bila orang tak terima, Nabi rasa berat. Nabi Ta'ala, bila dia ni macam manalah kena azab sebab tolak. Nabi sentiasa ingin melakukan dengan sempurna. Kata Allah, wahai Muhammad, kamu tidak pernah cuba menyampaikan dakwah. Kamu dah buat yang sebenarnya. Wa ma'alaika illal balagul mubin. Kamu dah sampaikan dengan penyampaian yang jelas. Bahasa yang mudah. Nabi SAW bila bercakap, Nabi bercakap perlahan-lahan. Bahkan Nabi ulang 3 kali untuk dipahami. Nabi tak bercakap bahasa tinggi sehingga orang bawah tak boleh faham. Nabi bercakap bahasa dipahami. Adal kalam hatta yufhama min. Rasulullah ulang perkataan sehingga dipahami dengan betul. Lasta alaihim bimusaitir, wahai Muhammad. Kamu tidak mampu menguasai mereka untuk berhidayah atau tidak. Itu urusan kami. Kata Rasulullah SAW merasa beban bila melihat orang mendustakan Rasulullah. Kerana memikirkan apalah akibat orang ni nanti. Si ahli kitab patut beriman dengan aku, tak beriman. Ini patut dah tahu kebenaran aku, tak nak terima. Maka Rasulullah kata, apa nak jadi pada dia, macam mana azab dia nanti, macam mana hukum Allah pada dia nanti. Ini sifat Rasulullah, merasa simpati. Allah sebut dalam Quran tentang sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Hampirlah kamu, wahai Muhammad, binasakan diri kamu. Dek kerana mereka tidak mahu mengikut jejak langkah kamu, beriman denganmu, kamu hampir berbinasa. Tertekan. Dia macam kita ibu, kita ayah. Dan nasihat anak, suruh semayang, suruh itu, suruh ini. Sehingga sampai satu umur kita tak boleh lagi kuasai mereka. Mereka dah umur 30-40 tahun sekarang. Dulu umur 3-4 tahun boleh tarik telinga. Boleh tarik hidung kalau tak semayang. Kan mereka dah berkahwin. Umur 30-40. Tapi tak semayang lagi. Macam mana jiwa seorang ibu dan seorang ayah? Masya Allah. Bersalahnya aku, cuanya aku, tak. Mereka dah besar, mereka bertanggungjawab sekarang. Kita dulu dah buat tanggungjawab. Sekarang mereka besar, mereka fikir sendiri. Begitu Allah ajar kita supaya tak tertekan dengan kelompok-kelompok yang kita gagal mendidik mereka. Bila sudah kita buat segala-galanya. Pernah seorang hafiz Quran terkenal, Syekh Mahmud Khalil Husari, Syekhul Qura, ketua kepada segala qari Quran dunia. Bila mana wartawan tanya dia, tuan seorang alim besar, orang baik, tapi kenapa anak perempuan tuan menjadi penyanyi? Dah jadi penyanyi lah. Kenapa? Dia kata Syekh Mahmud Khalil Husari, waktu anakku bersama dengan aku sudah didik dia apa yang patut aku didik. Aku dah ajar dia apa yang patut aku ajar. Dan bila mana dia berkahwin, tanggungjawabnya pada suaminya, bukan pada aku. Tanya suami dia, bukan tanya aku. Tentulah supaya kita tahu. Memang kadang-kadang kita terus tertekan dengan bawaan orang-orang yang dekat dengan kita. Ni anak-anak kita ni. Tapi dia dah besar panjang. Dia dah boleh fikir, dia dah tanggung dosa dia sekarang. Tapi kita mak ayah tu tak rasa macam tertekan. Bahkan kita mungkin binasa sebab tu. Maka kita ingatkan balik, saya waktu dia bersama saya dah beri segala-galanya. Pelajaran sudah, dah hantar ke pondok, dah hantar mengaji sana. Saya heret dia ke surau dulu, Ustaz. Tapi bila dia besar, dia dah pilih cara hidup dia. Maka saya serahkan pada Allah. Saya dah buat apa yang patut saya buat. Sama juga pada pendakwah. Ya, pada pendakwah, kita dah ceramah siang malam, orang tak dengar. Ada seorang sahabat saya, saat kita kecewa, kita kuliah, dia orang tak nak datang. Kita buat macam-macam, Ustaz, biar datang. Tapi ada seorang tu, Ustaz, duduk tepi masjid. Dia boleh tutup tingkap tu, Ustaz. Tak nak dengar juga kita ceramah. Sedih. Kita begitu sifat pendakwa yang ingin supaya orang dengar kebenaran. Tetapi Allah nak ajar kita. Kamu dah buat belum? Dah buat. Maka serah pada Allah. Ada Nabi yang seorang je pengikut dia. Ada Nabi tak ada pengikut. Mereka jauh lebih hebat pada kamu. Tapi Allah nak uji kita. Sebagaimana Allah uji Nabi SAW. Didustakan walau Nabi fasih bercakap, bukti, fakta, semuanya. Tapi demikian hidayah. Nilainya luar biasa. Sebab itu Allah
Ta'ala mengingatkan Rasulullah, tak payah tanyalah bagaimana azab yang akan kami turunkan kepada pendusta-pendustamu wahai Muhammad. Kemudian Allah berfirman, walan tarda, tidak akan redha angka kepadamu wahai Muhammad, al-yahud walan nasara, baik Yahudi ataupun Nasara, hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu ikut jejak langkah mereka. Kamu ikut pengaruh mereka, kamu ikut agama mereka, kamu ikut perangai mereka. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, mengingatkan kita, bukan sekadar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada semua orang beriman, supaya tahu bahawa Yahudi, Kristian terus berusaha untuk menyesatkan kita, mengelirukan kita dengan agama kita. Bahkan mereka tak akan redha dengan kita sampailah kita ikut jejak langkah mereka, perangai mereka. Sebab itu kata baginda SAW, la tattaba'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Kila ya Rasulullah, al-yahuda wan nasara, qala faman. Kamu akan ikut jejak langkah mereka sedikit demi sedikit, kemudian lebih banyak dan lebih banyak, sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu ikut. Yani sehingga mereka buat benda mustahil, tak masuk akal pun kamu ikut juga. Ini trend. Lalu sahabat kata, Yahudi dan Nasara ke ya Rasulullah? Nabi kata, siapa lagi? Sebab itu agenda Yahudi dan Kristian menjadikan, memastikan orang Islam mesti ikut cara mereka dalam semua aspek. Dalam bab berniaga, dalam bab berkeluarga, dalam bab nikah kahwin, dalam bab sambut hari jadi, semua biar sama dengan dia. Lalu kita pun ikut, tanpa kita mengetahui agenda yang begitu halus yang dilakukan oleh mereka. Wala ini taba'ta ahwa'ahum, kalaulah engkau wahai Muhammad dan engkau dan juga orang beriman mengikuti hawa nafsu mereka itu, ba'dalladzi ja'aka minal ilm, setelah datang kebenaran Al-Qurannya, hadisnya, Rasulnya, ma'alaka minallahi min waliyyin wala nasir, kamu diharamkan mendapat pertolongan Allah, kamu diharamkan mendapat kasih sayang Allah. Tuan-tuan, bila kita nak tahu kita tak ditolong oleh Allah, bila kita cenderung ikut Yahudi dan Nasara dalam semua pelakuan, perangai, habitat mereka dan lain-lain tingkah laku mereka. Nak suruh Allah ini tolong kita, Allah bersama kita, jangan ikut orang Yahudi, cara bercakap kita, cara berpakaian kita. Jangan ikut orang Kristian, jangan ikut orang-orang yang menyekutukan Allah, jangan ikut. Jangan bersama-sama dengan mereka dan melakukan perkara yang Allah murka. Kerana kalau begitu kita buat, tidak ada pertolongan Allah pada kita. Dalam masa yang sama, Yahudi dan Nasara pun tak akan suka pada kamu. Tuan-tuan, kita dah ikut dia pun, dia tak suka kita juga. Maka Allah pula tak tolong kita. Dan itulah yang berlaku pada negara-negara Islam. Dia ikut cara Yahudi Nasrani, tetap dibenci oleh Yahudi Nasara. Kemudian kita tak dapat pertolongan Allah, lalu kalah menjadi hamba abdi pada mereka. Mereka nak biar terus macam kita baca ayat sebenarnya, biar murtad. Itu keinginan yang sebenar mereka. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab. Yatlunahu, membacanya, haqqa tilawati, dengan sebenar, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Ulaika yu'minu nabi, inilah dia yang benar-benar beriman dengan kitab. Wa ma yakfur bihi, siapa yang kufur dengannya, fa ulaika humul khasirun, merekalah orang-orang yang rugi. Apakah sebab turun ayat ini? Bila Ja'far bin Abi Talib daripada Habsyah pergi Madinah, maka dibawa bersamanya beberapa orang Habsyah. Orang Habsyah ni asalnya Kristian, tetapi mereka benar-benar berpegang dengan kitab, mempercayai, sehingga sampai peringkat mereka beriman dengan kerasulan terakhir Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka beriman. Maka Allah memuji mereka, inilah dia orang yang benar-benar diberi kitab, baca dengan betul, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan mengikut apa yang disebut dalam kitab. Mereka lah benar-benar orang yang beriman. Ini kelompok orang Habsyah yang ikut Ja'far bin Abi Talib, yang memeluk Islam, yang datang ke Madinah. Bila Ja'far selepas hijrahnya ke Habsyah, pada tahun ke-7 pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Maka antaranya ialah dibawa sebahagian orang-orang Habsyah yang mereka asal Kristian dan benar-benar beriman dan mengucap 2 kalimah syahadah. Wa may yakfur bihi, dan siapa yang kufur dengan kitab ini dengan menokok tambah, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, cacat marba dalam mengikut kitab yang diturunkan, faulaika humul khasirun, mereka lah orang-orang yang rugi. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.